diberikan untuk berucap, tapi bagaimanapun kalau ada yang sudah sedia untuk berucap sekarang, saya boleh benarkan? Boleh juga lah Datuk Speaker kalau masih banyak masa. Banyak masa, boleh. Teruskan, yang berhormat Komut. Terima kasih Datuk Speaker. Nampak gayanya Datuk Speaker ini hari ini segak handsome lagi. Sama juga masa tu, 12 minit juga tu, Bos. Datuk Speaker, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Datuk Speaker kerana memberi peluang pada saya untuk turut serta berbahas belanjawan yang telah dibantangkan pada Jumaat yang lalu. Seperti yang kita sedia maklum, Datuk Speaker, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri merangkap Menteri Keuangan telah membentangkan belanjawan anggaran belanjawan berjumlah 5.138 bilion dan jangkaan hasil sebanyak 5.68 bilion, yaitu lebihan sebanyak 130.47 juta di bawah tema ekonomi diperkasa, rakyat sejahtera. Datuk Speaker, saya tidak ingin merungkai semua isi kandungan yang ada terdapat di dalam belanjawan ini. Cumanya ketika kita membahas isi kandungan belanjawan ini dalam dunia tanpa sempadan ini, dengan internet, media rasmi kerajaan dan sebagainya, belanjawan ini bukan sahaja dibahas dan diikuti oleh warga Dewan Undangan Negeri ini dan juga warga negeri Sabah, tetapi ianya diikuti dan dibahas oleh rakyat kita di seluruh dunia di mana juga mereka berada. Dan seperti yang kita sedia maklum, sejak kebelakangan ini, belanjawan ini semakin hari semakin meningkat. Dan ini membuktikan bahawa kerajaan negeri ini berupaya, bukan sahaja berupaya untuk mencari faktur-faktur baru untuk menambah kantung pendapatan negeri Sabah, tetapi ianya juga mempunyai sikap berhimah untuk membelanjakan perbelanjaan seperti yang dinyatakan di sini. Nah, Datuk Speaker, persoalan yang berligar di luar ialah, apakah belanjawan ini hanya dalam bentuk angka? Kerana apa, Tuan Speaker? Rakyat sekarang ini sudah bijak menilai. Mereka mau melihat apa yang berlaku di lapangan. Mereka mau melihat hasil daripada belanjawan dan perbahasan-perbahasan yang kita buat setiap tahun. Sebagai contoh, Datuk Speaker, saya dimaklumkan ada beberapa projek-projek sama ada yang besar ataupun yang kecil, sama ada dalam bentuk projek, dalam bentuk perkhidmatan ataupun pembangunan. Ada lagi projek-projek ini yang belum dikeluarkan, belum dilaksanakan. Sedangkan pada hari ini kita sudah berada di penghujung tahun. Jadi persoalannya, Datuk Speaker, rakyat bertanya. Saban setiap tahun kita mengisytiharkan berbilion ringgit ini, tetapi di bawah sana belum merasai. Memang tidak dapat dinafikan. Ada sudah projek-projek yang sedang dilaksanakan. Nah, kekhawatiran kita, Datuk Speaker, apatah lagi di hujung tahun, akaun mulai ditutup. Kalaupun ada projek-projek nanti yang akan dilaksana, kita akan menghadapi cuaca yang tidak menentu. Jadi persoalannya sekarang, apakah ini boleh duit yang tahun lalu habis dilaksanakan pada tahun ini, dan begitu jugalah belanjawan ini pada tahun hadapan habis pada tahun hadapan. Nah, Tuan Speaker, saya rasa di bawah pimpinan baru Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang terkenal dengan reformasi, sudah sampai masanya kita adaptasikan perkataan reform itu
di Dewan Undangan Negeri bersama-sama dengan pelaksana-pelaksana dasar. Jabatan-jabatan, kementerian-kementerian, GLC kerajaan. Kita harus reform sikap kerja kita. Karena bagi kami wakil rakyat ini tugas kita ialah meluluskan belanjawan ini. Dan kita tidak lagi mampu berada di lapangan untuk melaksanakan proyek-proyek yang sudah diluluskan di Dewan Undangan Negeri, melainkan rekan-rekan kita daripada pelaksana-pelaksana dasarlah yang akan melakukan ini supaya akhirnya dapat dinikmati oleh rakyat jelata yang mendukung kerajaan kita pada hari ini. Datuk Speaker, sebab itu saya amat berterima kasih, mengucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kerana telah memberikan bonus kepada kekitangan kerajaan. Dan kita sedua maklum, bukan saja bonus 1.000, keamatan pun ada 500, hari raya haji pun ada 500. Artinya pendek cerita ada 2.000. Di sini kita dapat gambarkan bagaimana Yang Amat Berhormat Ketua Menteri bukan saja prihatin, tetapi pada masa yang sama ada tersirat ingin membawa pelaksana-pelaksana dasar ini supaya bergerak bersama-sama bersama dengan Ketua Menteri untuk membangun, melaksanakan apa juga agenda yang dibincang dan dibuat oleh Dewan Undangan Negeri ataupun Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sendiri. Datuk Speaker, yang kedua, kami di Kuamut dan saya sendiri ingin mengucapkan sambah tahniah kepada Tuan yang di-Pertuan Agong kerana telah membuat satu genjatan politik di negeri ataupun di negara kita ini. Genjatan politik ini telah dibuat dan telah dibentuk dalam bentuk kerajaan perpaduan. Dan kita sekarang sudah melihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengemudi genjatan politik ini dan juga menerajui kerajaan perpaduan ini. Kenapa kita sokong? Sebab Datuk Speaker sudah sampai masanya semua pemimpin politik di Malaysia ini harus berjiwa besar demi untuk negara kita. Kita terlalu penat, Datuk Speaker, bertelingkah antara satu dengan yang lain. Kita terlalu lama memikirkan soal parti-parti masing-masing. So, kita mintalah kepada pemimpin-pemimpin besar kita. Gunakanlah genjatan politik ini untuk kita bersatu padu. Lupakan dulu kepentingan perjuangan parti masing-masing. Kerana apa? Satu, rakyat sudah penat. Kedua, kita dalam proses pemulihan ekonomi hasil daripada krisis COVID-19 yang bukan sahaja menjejaskan ekonomi kita, malahan ramai rakyat kita yang mati akibat COVID tersebut. Jadi Datuk Speaker, saya harap genjatan politik itu di negara Malaysia kita ini dibawa ke negeri Sabah. Kita mau pemimpin-pemimpin di negeri Sabah juga harus bergerak ke arah itu. Kerana apa? Kita juga harus selari dengan kerajaan persekutuan. Dan inilah peluang yang terbaik untuk pemimpin-pemimpin kerajaan negeri Sabah supaya berkoordinasi dengan pemimpin-pemimpin kerajaan persekutuan. Kalau selama itu bersengketa kita kerana fahaman politik sehingga ada tuntutan-tuntutan tertentu, MA 63 kah, apa juga MA sekalipun, inilah masanya dalam genjatan politik ini, kerajaan perpaduan ini. Berbincanglah kamu, bermusyawarahlah kamu, bermuafakatlah kamu. Demi untuk negara, demi untuk negeri kita yang tercintai. Datuk Speaker, inilah harapan kita. Supaya apabila negara kita membangun, negeri kita juga membangun. Dan kita yakin dan percaya dengan hubungan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Kita nampak selepas sejak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, saham kita meningkat, ringgit kita meningkat dan sebagainya. Mendapat telefon daripada pemimpin-pemimpin luar negara yang terbilang. Dan itu satu petanda yang baik
bagaimana negara kita ini akan terus maju ke hadapan, mudah-mudahan. Demikian juga Datuk Speaker di peringkat negeri Sabah. Apa kurangnya dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri setelah mengambil alih pimpinan kerajaan negeri? Banyak pelabur-pelabur dengan dasar pelaburan yang terbuka. Banyak pelabur-pelabur sudah datang ke negeri Sabah ini untuk mengadakan sama ada JV ataupun MOU dan sebagainya. Jadi Datuk Speaker, jangan kita hambat pembangunan dan persepahaman ini akibat daripada perselisihan perjuangan parti yang mengungkung ideologi kita sehingga kita tidak boleh bersatu padu untuk membangunkan negara dan negeri kita yang tercinta ini. Datuk Speaker, saya angkat sebuah buku pembangunan Dun Kuamut Daerah Tengod yang saya panggil sebagai Pelan Pembangunan Daerah Tengod 2022-2030. Ini merupakan cetakan kedua bermula daripada 2008. Sebab itu saya tidaklah mengambil masa yang banyak daripada kawan-kawan mana tahu yang mau berucap. Saya tidak akan titipkan satu persatu permasalahan yang saya minta dan yang saya dambahkan di kawasan Dun Kuamut. Tetapi memadai, yang pertama melalui ucapan-ucapan saya sebelum itu. Yang kedua melalui Hansad ada. Dan yang ketiga saya bukukan di sini. Dan sebentar nanti saya akan bagi kepada yang berhormat Menteri untuk perhatian supaya kami dari kawasan Kuamut ini dapat dibela, dapat dibangun bersama-sama dengan kawasan-kawasan Dun yang lain. Cuma Datuk Speaker, satu lagi, saya Menteri Pelancongan ada di sini. Saya tadi mendapat WhatsApp, Datuk dia cakap, tolong bawa isu ini. Di kawasan kami Datuk Speaker, banyak ini gajah-gajah masuk ke kampung-kampung, merusakkan tanaman orang kampung dan sebagainya. Masalah dia tidak ada satu undang-undang yang boleh membela orang-orang kita. Menurut mereka katanya, kalau binatang itu masuk ke kampung, merusakkan tanaman, lepas itu kita kasih bunuh itu binatang, orang kampung yang kena tangkap dan sebagainya. Tapi masalahnya kalau binatang itu mengancam nyawa orang kampung sehingga yang ada mati, tidak ada apapun pempasan ataupun bayaran yang diberikan oleh kerajaan kepada penduduk setempat sama ada dalam bentuk ganjaran dari segi pertanian ataupun nyawa dan sebagainya. Jadi kita mohon kerajaan ini mengkaji semula rang undang-undang ataupun enactment ataupun akta yang berkaitan lah supaya masalah ini boleh diberi pertimbangan. Karena kasihan juga Datuk Speaker. Kadang-kadang ini gajah dia tidak tengok keadaan, dia tidak ada keprihatinan. Dia nampak sawah padi dia balun habis. Dia nampak kelapa sawit dia tumbang habis. Dan orang-orang kita bergantung sangat kehidupan mereka kepada padi dan kelapa sawit dan sebagainya. Jadi Datuk Speaker, saya rasa itu sajalah ucapan saya pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan berbanyak terima kasih atas keprihatinan dan masa yang diberikan oleh Datuk Speaker. Saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuamut.